Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi bertemu dalam pelajaran tafsir Al-Quran darjahas, iaitu tafsir ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal yang menyatakan tentang tanda-tanda iman. Kita belajar tentang tanda-tanda iman, insya-Allah. Dalam surah ini menyatakan tentang tanda-tanda iman. Sebelum mulakan pelajaran pada hari ini, kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafsir ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Makna secara ijmali dalam tafsir ayat tadi, makna secara ijmali, secara ringkas, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan menjadilah mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Orang yang mendirikan salat dan mendermakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang dinyatakan di sini tanda-tanda orang yang beriman. Yang boleh kita lihat dekat sini tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang beriman tandanya akan gementarlah hati mereka. Gementarlah hati mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalau dibacakan, maka gementarlah hati mereka. Kita pernah juga lihat bacaan-bacaan imam dalam salat. Bila bacaan-bacaan imam dalam salat, imam tadi menangis ketika membaca ayat-ayat tersebut. Bukan imam sahaja menangis, malahan makmum yang memahami juga menangis. Menjadilah mereka bertambah iman. Untung mereka menjadilah mereka bertambah iman. Untung sangat mereka bila mendengar ayat-ayat Allah, terutama bila dalam salat. Dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Orang yang mendirikan salat, mereka berserah diri kepada Allah, ni tanda orang beriman. Mereka mendirikan salat, ni tanda orang beriman. Mendermakan sebahagian daripada yang kami kurniakan kepada mereka, ni tanda orang beriman. Mereka lah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga
Alhamdulillah, siapa yang menjadi macam ni untung. Kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita jadi seperti tanda-tanda ini. Makna kalimah secara ringkas, al-mu'minun, maknanya orang yang beriman. Ini saya nak murid-murid hafaz. Wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Yatawakkalun, mereka berserah. Yuqimuna salah, mendirikan salat. Darajatun, darajatun, pangkat yang tinggi. Al-mu'minuna haqqa. Ni saya salah copy. Al-mu'minuna haqqa, beriman dengan sebenar-benarnya. Wa maghfirah, dan keampunan. Intisari ayat mengenai surah Al-Anfal ini, ayat 2 hingga 4. Iman merupakan perkara yang paling asas dalam Islam. Ini penting. Iman merupakan perkara yang paling asas dalam Islam, yang menjadi penentu terhadap kedudukan seseorang di sisi Allah. Tempat iman di dalam hati justru agak sukar untuk diukur dan dinilai oleh orang lain. Kita tak lihat hati boleh, tapi apa yang terkandung dalam hati iaitu perasaan yang ada dalam hati itu amat sukar. Sebab perasaan itu tidak dapat dilihat, hati manusia, rasa hati manusia tak dapat dilihat. Namun begitu terdapat banyak keterangan menerusi Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menerangkan mengenai tanda-tanda iman. Kita pun telah lihat, kalau kita lihat video-video yang dipaparkan di internet, bila imam bacaan dalam solat, ada imam yang menangis, ada makmum pun sampai menangis, tersentuh hati mereka. Dari situ kita dapat juga lihat tanda-tanda orang yang beriman. Dengan tanda-tanda tersebut dapat dikesan kedudukan iman seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Menurut Imam Nawawi, ini pengertian iman. Iman itu ialah membenarkan menerusi hati. Membenarkan menerusi hati. Penting ya. Iqrar menerusi lidah. Iqrar dia, sebut dia melalui lidah. Dan beramal menerusi anggota. Amal dia menerusi anggota. Amal, solat, kerja menerusi anggota. Berdasarkan pengertian ini, asas kesempurnaan iman itu mestilah mengandungi tiga perkara tersebut di atas. Penting. Hati, lidah, anggota. Hati membenarkan, lidah ikrar, anggota beramal. Tanpa salah satu daripadanya, bermakna iman seseorang itu masih belum sempurna. Kalau dia cuma hati dengan lidah saja dia tak buat, tak sempurna. Kalau dia buat tapi hati dia tidak membenarkan, tidak sempurna. Berdasarkan ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal, Allah menjelaskan 5 tanda di mana menerusi tanda tersebut umat Islam boleh menjadikannya sebagai kayu ukur untuk menilai iman masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat ni ada dalam surah Al-Anfal tadi 2 hingga 4. Terjemahan, orang yang apabila disebut nama Allah nescaya akan gemetarlah hati mereka. Di antara faktor mendorong ke arah kegemetaran hati apabila nama Allah disebut ialah faktor keyakinan yang mendalam terhadap Allah. Mereka yakin sangat-sangat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sentiasa nampak dengan jelas akan kebesaran Allah
nampak kebesaran Allah, pandang seluruh alam, kekuasaan Allah. Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tak ada siapa yang boleh menghalang kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Hatinya mengakui akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hatinya sentiasa mengingati Allah walau di mana ia berada. Walau di mana dia berada. Sebab itulah dia tidak buat dosa, tidak buat maksiat. Sebab dia sentiasa ingat Allah. Ingat balasan Allah, ingat siksaan Allah, ingat syurga Allah, ingat neraka Allah. Sebab tu dia tidak buat dosa dan maksiat. Itulah faktor kunci orang yang boleh jaga amalan mereka. Mereka ingat syurga dan neraka. Di samping hatinya sentiasa takut dan gerun terhadap balasan-balasan Allah di akhirat akibat daripada pelanggaran hukum dan ketetapan Allah. Inilah kunci bila dia seseorang di mana-mana dia berada, dia boleh jaga amalan dia. Dia ingat akibat pelanggaran dan hukum Allah. Dalam kehidupan ini, apa yang dibuat oleh manusia sebenarnya berpunca daripada gerak hati. Hati yang sentiasa dekat hubungannya dengan Allah akan melahirkan perbuatan dan amalan-amalan yang baik kerana hati tersebut mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Petunjuk dan hidayah ini Allah yang tentukan. Kita manusia cuma berusaha cari hidayah Allah. Allah yang tentukan. Hati akan gemetar apabila disebut nama Allah kerana kejernihan hati tidak dikotori oleh sifat-sifat munafik dan tidak terpengaruh oleh dorongan nafsu amarah. Hati mereka tidak terdorong oleh perkara-perkara yang buruk, tidak dicemari dengan perkara-perkara yang buruk dengan golongan munafik ataupun nafsu amarah yang merosakkan dan melalaikan. Kita kena jauhi perkara yang merosakkan dan melalaikan, yang boleh merosakkan hati kita daripada mengingati Allah. Dalam ayat tersebut juga dia sebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Terjemahannya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, saya akan bertambah imannya. Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam. Ia adalah kalamullah. Membacanya adalah ibadah. Beriman kepadanya adalah wajib. Dan menolak atau beriman kepadanya adalah wajib. Menolak atau mempersenda-sendakannya boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir. Al-Quran adalah panduan hidup manusia. Panduan ni kita jadikan di mana-mana kita berada, kita pandukan Al-Quran. Sumber utama. Kata-kata Allah ni adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalau kita baca jadi ibadah, pahala. Wajib beriman kepada Al-Quran. Justru orang yang beriman sewajarnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Al-Quran hendaklah dibaca selalu, dipelajari kandungannya, difahami maknanya, dipatuhi segala suruhannya dan dijauhi segala larangannya. Malahan segala kisah yang dipaparkan di dalamnya hendaklah dijadikan iktibar. Demikian betapa dekatnya hubungan hati orang yang beriman dengan Al-Quran. Kesan daripada keimanan yang mendalam terhadap Al-Quran. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Pertambahannya kerana ayat-ayat yang dibaca telah berjaya mempengaruhi hati dan mendidik akal, mengakui dengan penuh yakin akan kebenaran Al-Quran. Oleh itu, dekatilah Al-Quran, bacalah selalu dan fahamilah kandungan kerana padanya ada sumber untuk menguat dan menambahkan keimanan. Al-Quran tu boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tu kalamullah. Allah yang beri hidayah kepada siapa yang membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ayat tersebut juga ada menyebut wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal.
Bertawakal ialah menyerahkan diri kepada Allah setelah didahului dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa taala ni dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terjemahannya, maka apabila kamu telah berazam, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Azam ni maksudnya dia dah berusaha bersungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Dalam satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan maksudnya pesanan Nabi, tambatkanlah dahulu untamu, kemudian barulah kamu bertawakal kepada Allah. Ini amat penting, amat kita perlu fahami apa yang Nabi suruh. Tambatkanlah, usahakanlah tambah dulu unta kamu supaya tidak lari. Kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Berdasarkan keterangan tersebut, Nabi menganjurkan agar kita berusaha dahulu sebelum berserah diri kepada Allah. Ini bermakna jika berserah diri tanpa usaha, dia tak tambat unta dia. Unta tidak ditambat, maka unta tadi akan berkeliaran, mungkin akan hilang, mungkin akan diambil orang. Maka ia bukan tawakal. Orang yang beriman sebenarnya tidak akan mengabaikan usaha dan kerja. Malahan usaha akan dilakukan dengan penuh kesungguhan, kebijaksanaan dan bertanggungjawab, kerana dasar kejayaan adalah iman dan matlamatnya adalah ibadah. Di antara ciri-ciri yang meletakkan tawakal. Sebagai satu daripada tanda keimanan seseorang kepada Allah, orang yang bertawakal sentiasa yakin terhadap jaminan Allah. Ni tanda orang yang meletakkan tawakal kepada Allah. Dia yakin dengan jaminan Allah. Yakin dengan jaminan Allah, maka dia bertawakal kepada Allah. Dan dan apa yang dilakukan sentiasa mengharapkan pertolongan dan keredaan Allah. Lantaran itu, orang yang bertawakal juga akan diserahkan segala jiwa dan raganya kepada Allah. Dan apa juga ketentuan yang diberi oleh Allah diterima dengan penuh redha dan syukur. Sekian itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi tajuk tanda-tanda iman pada siri yang akan datang. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sebentar lagi nantikan link untuk Google Form dari saya. Baca dan hafaz.